Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan keizinan di atas pertemuan kita malam ini. Kita sambung kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, tulisan Al-Imam Al-Qurtubi. Kita masih lagi dalam membicarakan tentang keharusan ataupun kita kata membaca Al-Quran di kubur ketika mengkebumikan mayat dan juga sesudahnya. Dan adakah bacaan-bacaan Al-Quran kita, zikir kita, selawat kita, ucapan salam kita kepada orang yang mati ni memberi manfaat ataupun tidak. Yang pertamanya kita kena tengok dulu pada masalah orang yang mati boleh tak mereka ni mendengar percakapan orang yang hidup. Tu soalan kita tanya dulu. Orang mati yang duduk dalam kubur ni, bila kita ni datanglah kat dia ataupun kita lalulah kat tepi kawasan kubur tu, dia boleh dengar tak suara kita? Boleh ke tak boleh? Boleh. Orang yang mati, bahkan pendengaran mereka lebih tajam daripada kita orang hidup. Orang mati ni, mereka lebih mendengar daripada kita. Dalam satu hadis Nabi kata, orang yang mati ni selepas dia dikebumikan, kemudian orang-orang yang menghantar dia tadi seorang demi seorang pulang meninggalkan tanah perkuburan tu, sehinggalah orang yang terakhir keluar. Orang yang mati tadi, dia masih lagi mendengar suara geselan tapak selipar ataupun tapak kaki orang yang berjalan tadi tu. Orang ni dah berjalan keluar dah jauh dah ni, tapi orang yang mati ni dia masih lagi boleh mendengar. Kemudian kalau kita kata apa bukti orang yang mati ni masih boleh mendengar? Yang keduanya, tadi hadis Nabi tadi, Nabi kata orang mati mendengar bunyi tapak kaki orang yang hidup tadi berjalan meninggalkan kawasan tanah perkuburan. Yang keduanya, faedah kita memberi salam kepada orang mati. Sama ada ketika kita masuk dalam kawasan perkuburan ataupun kita sekadar lalu saja di tepi tanah perkuburan, lalu kita pun memberi salam. Nabi suruh apa? Ada tak Nabi suruh kita beri salam kepada ahli kubur? Ada, kan? Bahkan Nabi mengajar kita beberapa versi salam, kan? Antaranya hak paling rekah lah, Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan? Ada salam yang lain. Nabi kata, Assalamualaikum ya ahlad diyaril muslimin, antumus sabiqum wa nahnu insyaallah lahikun. Assalamualaikum wahai penduduk penghuni kampung orang-orang Islam, kamu telah mendahului kami dan kami insyaallah tak lama lagi bakal menyusuli kamu. Itu maksud doa, ucapan salam tadi. Jadi Nabi sendiri mengucapkan salam dan Nabi suruh kita ucapkan salam. Jadi kalau ucapan salam tu tidak didengar oleh ahli kubur,
Ada faedah tak kita bagi salam? Ya? Macam tuan-tuan lah beri salam kepada sepotong kayu api yang tuan-tuan nampak tergolek tepi jalan. Tuan-tuan Assalamualaikum wahai kayu api. Ya? Kalau kayu api itu boleh mendengar, maka ada manfaat lah salam kita. Tapi kayu api itu dia tak boleh nak dengar. Dia barang yang mati. Jadi ada faedah tak beri salam? Tak ada faedah. Jadi bila Nabi suruh kita beri salam kepada orang mati, maknanya orang mati tu dengar. Kan? Orang mati tadi. Kan? Maka salam kita tu insya-Allah ada faedahnya untuk kita dan juga untuk orang mati tadi. Ya. Baik. Jadi orang mati boleh dengar? Boleh. Apa dalil dia? Tadilah. Ya. Dalil logik akal kita, kalau orang mati tak boleh mendengar, kan? Apa faedah Nabi suruh kita beri salam? Mesti orang tu orang yang boleh mendengar. Kan? Baik. Masuk kepada permasalahan yang kita sedang bincang. Kan? Membaca Al-Quran. Kita masuk dalam kawasan kubur, kita duduk kat kubur mak ayah kita, kita pun baca Yasin ko, kita baca Al-Fatihah, kita baca surah-surah yang tertentu. Mak ayah kita dalam kubur dengar tak? Dengar. Kan? Takkanlah dia salam kita dia dengar, tapi bila baca Quran dia tak dengar. Kan? Mesti dia dengar juga. Kan? Baik. Oleh yang demikian, bila kita baca Quran dan didengari oleh si mati, ya, dalam hukum membaca Quran ni, orang yang membaca Quran boleh pahala tak? Boleh pahala. Orang yang mendengar pun boleh pahala. Kan? Kan dalam Quran kan Tuhan kata, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa fansitu wastami'u lahu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka kamu hendaklah diam dan dengarlah, kan? Sungguh-sungguh dengar betul-betul, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ya? Jadi kita ni pergi ke kubur, kita baca Quran dan bacaan kita tu didengari oleh orang mati. Ya? Jadi orang mati tu dapat manfaat tak dengan mendengar Al-Quran tadi? Dapatlah. Kan? Mana lebih besar manfaat Quran ni? Yang membaca ke yang mendengar? Ya, yang membaca lah. Sebab orang yang membaca, dia pun mendengar. Dia sendiri baca. Takkan dia tak dengar dia baca? Maka dia dapat dua kelebihan. Orang yang mendengar, dia tak baca. Dia dengar je. Kan? Dengar pun dapat. Kan? Apa ni kelebihan dia? Kan? Jadi orang yang mendengar tadi, walaupun dia ni dah mati, kan, tetap dia ni ada juga manfaat dia. Kan? Ni sebab apa? Sebab ada kan, setengah-setengah orang kan, yang mengatakan kan, bahawa membaca Al-Quran di kuburan ataupun kan, mendengarkan bacaan Al-Quran pada si mati ni, dia kata sama ada orang tu dia baru mati. Dan kita pun datang rumah dia, kita baca Yasin. Dia kata, ada yang kata kan, membaca Al-Quran di sisi si mati ni, sama ada dia tu dah dikebumi ataupun belum, semua tu dia kata tak memberi manfaat. Kan? Ni ada lah di kalangan ulama kita pun, ulama dulu-dulu pun kan, masalah ni pun sebenarnya telah pun berlaku kan, pada zaman dahulu lagi dah. Tapi kita mazhab Asy-Syafi'i dan kita berpegang pada pandangan yang mengatakan membaca Al-Quran di sisi orang mati insya-Allah memberi manfaat. Ya? Baik. Tapi kalau adalah orang yang berpegang pada pandangan yang kata tak ada manfaat Al-Quran tu dibaca di sisi orang mati, kan? Kita jangan nak marahlah, kan? Sebab golongan yang berpendapat tidak memberi manfaat bacaan Al-Quran kepada si mati ni pun mereka ada hujah dia juga. Ya? Baik.
Jadi dalam masalah khilaf macam ni, kita berlapan dadu lah. Jangan terlalu kita taksub pada pandangan kita sehingga kita tak boleh nak menerima pendapat orang lain. Okay, baik. Kita sambung muka surat 124. Berkenaan ada satu cerita, kan? Cerita seorang berkata, kan? Dia kata, aku bermimpi melihat saudaraku telah meninggal dunia. Saudara dia ni dah mati. Selepas mati tu dia bermimpi. Kemudian aku berkata, bagaimanakah keadaanmu setelah diletakkan dalam kubur? Dia menjawab, setelah diletakkan dalam kubur, tiba-tiba aku didatangi oleh satu cahaya yang berasal daripada api. Jika tidak ada orang yang mendoakan aku, maka cahaya tersebut pasti menghentam aku. Kan? Dia dah mati, kemudian ada orang bermimpi tentang dia ni. Jadi dalam mimpi itu, yang bermimpi tadi dia bertanya, kan? Kawan dia yang dah meninggal, bagaimana keadaan kau dalam kubur sekarang? Kan? Lalu si mati ni, kawan dia ni pun jawab, dia kata, kan, ketika aku berada dalam kubur, dia kata, ada satu api tu hampir-hampir nak membakar aku, dia kata, dalam kubur tu. Kan? Tapi dia kata, kalaulah tidak kerana doa daripada kawan-kawan ni, daripada sahabat-sahabat, dia kata, maka sudah tentu aku ni dah hanguh dah, kan? Dibakar oleh api tersebut. Kan? Dia di kalangan ulama, masalah doa, ulama bersepakat. Dan doa, sepakat ulama sampai kepada si mati. Dan yang ulama khilaf tadi, bacaan Quran tu lah. Bacaan Quran ni ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Tapi tentang doa, alhamdulillah ulama sepakat kata. Doa ni sampai. Kalau tak sampai, masakan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa. Dalam doa antaranya yang kita baca lepas sembahyang, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah lama pergi meninggalkan kami. Jadi doa tu, kata ulama, sampai. Kita doakan kepada si mati, apatah lagi yang berdoa itu ialah anak, dan yang didoakan itu ialah bapa dia ataupun ibu dia. Lagilah doa tu cepat diterima oleh Allah. Kita doakan doa untuk ibu bapa kita yang telah mati. Sebab tu doa seorang anak kepada ibu bapa ni, kalau boleh biarlah setiap anak tu tahu doa dia. Sekurang-kurang Rabbighfirli wa liwalidayya. Nak tambah lagi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau boleh setiap anak tu hafal doa ni, dan suruh anak tu baca setiap kali lepas sembahyang. Sebab ini doa anak kepada kita. Ada orang tanya, doa ni Ustaz tunggu mak ayah mati dulu ke baru doa? Tak. Masa mak ayah hidup pun elok boleh kita doakan. Tapi selepas mak ayah mati, lagi bagus kalau doa tu lagi kerap dibaca. Sebab orang yang mati, seperti mana yang kita dah bincang dalam hadis yang sebelum ni, Nabi kata orang yang mati ni seumpama seperti orang yang lemas dalam air. Mereka mencari-cari sesuatu untuk dijadikan tempat berpegang, walaupun sebatang straw. Kita dalam keadaan lemas, pelampung tak ada, nampak kayu je sebatang, kejar kayu tu, nak berpegang tu, untuk dijadikan pelampung, nak selamatkan diri daripada lemas. Nabi kata begitulah umpamanya orang yang mati, keadaan mereka seperti orang yang sedang lemas dalam laut. Dan dia sangat mengharapkan pertolongan daripada orang yang hidup ni. Jadi
ketika mereka sedang mengharapkan pertolongan daripada orang-orang yang hidup, kan, tiba-tiba kita ni doakan mereka, kan. Alhamdulillah, kan, mereka sangat bersyukur kepada kita, kan, kerana doa kita tadi tu, kan. Apatah lagi kalau, kan, doa anak kepada ibu bapa. Baik. Jadi dalam cerita tadi tu, mimpi, kan, laki-laki tadi, kan, yang mati tu, kan, dia beritahu dalam mimpi tu, dia kata, kan, aku hampir-hampir hendak, kan, dibakar oleh api dalam kubur tu, kalaulah tidak kerana, kan, doa daripada sahabat-sahabat, kan, maka aku selamat, kan, daripada api tersebut. Dan bagaimana, kan, doa tu insya-Allah menyelamatkan, kan, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, kan, yang telah mati daripada diazab, kan, dalam kubur. Kemudian cerita orang soleh seperti tadi, kata banyak terdapat dalam pelbagai kitab, kan. Cerita tentang mimpi, kisah orang mimpi, orang soleh bermimpi dengan berjumpa dengan orang yang dah mati, kemudian berlaku dialog antara dia dengan orang mati tu. Dan cerita tu bukan cerita satu ni je, dan banyak lagi cerita-cerita lain, kan, yang, kan, seumpama macam cerita tadi. Ada satu kisah daripada orang soleh yang diceritakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam bukunya yang bertajuk Al-Aqibah. Ada juga riwayat yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah dalam kitabnya Uyunul Akhbar, kan. Maknanya pengarang nak beritahu banyak cerita-cerita macam ni, kan, yang yang diceritakan, kan, oleh, pengarang-pengarang kitab-kitab yang, kan, terdahulu. Al-Haris bin Nabhan berkata, pada satu hari aku pergi mengunjungi kubur untuk mencari hikmah pelajaran. Tujuan pergi kubur tu, untuk mencari hikmah pelajaran, kan. Kita biasa pergi kubur ni untuk apa? Kan? Biasa kita pergi kubur ni kerana kita menghantar orang mati lah, kan. Nah, kalau tak ada orang mati, kita pergi ziarah, kan. Ziarah orang mati setahun berapa kali tuan-tuan pergi ziarah kubur, kan. Kalau kubur mak ayah, kan, sekarang ni mak ayah kita meninggal dulu, dikebumikan di Melaka, kan. Agak-agak tuan-tuan pergi tak ziarah kubur dekat Mak Said? Pergi buat apa ustaz? Siapa ada situ? Ya? Saudara mara tak ada. Saudara mara semua kebumikan di Melaka. Ya? Macam saya contoh. Ya? Mak saya meninggal di Mekah. Ayah saya meninggal di Terengganu. Apa beza saya pergi makam Mak Said? Ya? Kalau saya pergi pun tunggu zuhur dululah. Ya? Ya, pergi sekali-sekala, ya. Ya Allah ya Tuhanku, inilah kubur sahabat aku dunia akhirat ni, kan. Kebetulan pergi ke kebun, tak lupa, kan, bawa, kan, hasil kebun tu singgah rumah hantar, kan. Allahu Akbar. Kita pergi, kan. Sebab apa? Sebab ada saudara mara. Habis tu kalau tak ada saudara mara, kita pergi tak? Tak pergi dah. Kan, tapi Nabi suruh. Nabi kata pergilah ziarah kubur. Nabi tak tetapkan kubur tu, kan, mesti kubur saudara mara kita tak, kan. Bahkan kata sebahagian ulama, hadis Nabi suruh ziarah kubur tu umum, kan, sehingga, kan, kalau kita nak pergi kubur orang yang bukan Islam pun boleh, kan. Kubur orang Kristian, kubur Cina, jerak Cina tu semua tu, kan. Sebab perintah Nabi kata ziarahlah kamu kubur, kan. Dan Nabi tak spesifikkan kubur tu mesti kubur orang Islam saja, kan. Tapi, kan, sebaik-baiknya, kan, suruhan Nabi tadi tu suruh pergi ziarah kubur, kita pergi kubur orang Islam lah, kan. Sebab bila kita pergi ke kubur orang Islam, banyak manfaat, kan, yang boleh kita ambil, dan juga yang orang-orang mati sana tu boleh ambil, kan. Macam tadilah kita baca Quran, bacaan kita tu beri manfaat kepada orang yang mati. Tapi kalau pergi jerak Cina baca Quran, beri manfaat kepada kawan yang dalam tu? Tak beri manfaat, walaupun, kan, khatam 2-3 kali pun, kan. Jadi eloknya ziarah kubur tu ziarah kubur orang Islam lah, kan, supaya kita boleh, kan, memberi manfaat kepada mereka,
Kan? Jadi tujuan ziarah kubur ni antaranya ialah untuk mengingatkan kita kepada mati. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata ziarahlah kubur kerana ziarah kubur itu boleh mengingatkan kamu kepada mati. Dan biasanya kita ziarah kubur ni tuan-tuan, kalau ziarah kubur tuan-tuan pergi waktu pagi ke waktu petang? Waktu pagi lah tak? Mungkin ada juga yang petang. Tetapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan, Nabi SAW kerap pergi ziarah kubur pada waktu malam. Bahkan dalam satu hadis, Aisyah meriwayatkan Nabi pergi kubur Baqi' tu, Nabi pergi pada waktu bukan malam, tengah-tengah malam. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi ziarah kubur, eloknya sekali-sekala tu pergi tengah malam lah. Pergi tengah malam. Beritahu orang rumah, abang nak keluar je. Gimana bang? Nak pergi ziarah kubur mak kejap. Bini tengok jam kat dinding pukul 12 malam. Gila ke orang tua ni. Jadi kita beritahulah kata, sebahagian daripada sunnah Nabi ziarah kubur pada waktu malam. Tapi tak adalah sepanjang malam je, asal ziarah je waktu malam. Ada juga Nabi pergi ziarah kubur tu pada waktu pagi. Jadi maksudnya Nabi ziarah kubur ni tak tentu masa. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam. Jadi kita pun gitulah juga. Jangan ziarah kubur tu waktu pagi je. Sekali-sekala ikut sunnah Nabi tadi, pergi tengah malam. Saya dulu pernah buat cuti sekolah dulu, program dengan anak-anak Taman Warisan Puteri, program belajar tentang semayang lah, selama 2 minggu di surau. Jadi masuk minggu yang kedua tu, kita ada slot lawatan ke tanah perkuburan. Sebab kita nak ajar budak-budak ni, kita train nak jadi imam. Jadi dalam 2 minggu tu, salah satu daripada pengisian dia ialah selain daripada imam ni menjadi imam semayang, tugas tu imam juga ialah menguruskan kematian. Tu kita bawa budak, excited lah. Esok kalau ikut slot dalam jadual program kita, esok lawatan kubur. Dia tak tahu kita nak bawa waktu malam, dia ingatkan siang. Jadi pagi tu tertanya-tanya lah, Ustaz, kalau ikut jadual program kita hari ni ziarah kubur, bila nak pergi? Saya kata, relax lah. Ustaz tahulah, kata. Sampailah ke petang. Ustaz, tak jadi ke ziarah kubur? Jadi. Bila nak pergi, Ustaz? Kata, ke lepas asar? Saya kata, insyaAllah. Masuk waktu maghrib, budak memang dia tak balik. Dia tidur di surau selama 2 minggu tu. Masuk waktu maghrib, dengar dia orang cakap, Ustaz tipu kita ni. Ustaz tak jadi ni bawa kita pergi kubur ni. Sampai selepas solat isyak, pukul 10.30 lebih kurang, saya pun telefon kawan-kawan. Saya kata pukul 11 datanglah. Tepat pukul 11, 5 kereta datang. Bersusun depan surau. Ustaz, ada orang datang. Tu kawan-kawan Ustaz tu. Kawan-kawan ni pun datang. Jumpa. Ustaz, kami dah sedia dah ni. Budak-budak kata, Ustaz nak keluar minum ni. Saya pun beritahu budak-budak, okey, sedia. Satu kereta 4 orang. 5 orang saya kata. Satu kereta 5 orang. 20 orang budak. Masuk dalam kereta. Ustaz, nak pergi minum kat mana ni? Saya kata minum kepala otak. Baru je lepas makan, kata takkan nak pergi minum pula. Saya kata, kan program kita hari ni ialah ziarah kubur. Biar betul Ustaz, tengah malam dah ni gitu. Bawa lah, pergi makan Mak Said. 5 kereta masuk dalam. Sampai je tempat parking tu, dan saya suruh masing-masing. Saya suruh dengan lampu suluh lah. Saya suruh, nampak tak kubur tu? Tu kubur awak. Pergi situ, baca Yasin sampai habis, baru balik. Ustaz, saya. Nombor 2 pula. Saya pun suluh kat bawah tu. Nampak tak tu batu nisan yang warna putih tu, satu kecil satu besar tu. Awak duduk situ. Tapi
saya bagi lilin lah sebatang seorang. Kan? Lilin. Siapa ada pelita, nak buat pelita, bawa lah. Masing-masing pergi. Kan? Saya dengan kawan-kawan ni, duduklah dekat kereta tu. Kan? Sambil suluh tengok perhati apa semua. Lebih kurang 40 minit. Masing-masing pun datang. Ustaz, dah. Kata, baca Yasin. Saya suruh baca Yasin sampai habis. Kan? Ustaz, sudah dah. Saya kata, dah apalah. Jomlah kita balik. Balik. Sampai semula kat surau, lebih kurang pukul 12. Kan 12.30. Tak tidur budak-budak tu. Kan? Duduk sembang cerita. Kan? Yang ni cerita pengalaman dia, yang ni cerita pengalaman dia. Kan? Kata aku baca tadi, meremang dia kata macam-macam. Kan? Tambah pula dia kata, dengar bunyi kereta keluar, dia kata. Dia kata, oh, ustaz tinggalkan kita, dia kata. Kan? Padahal kawan saya seorang tu je yang keluar. Kan? Allah, dia kata, ustaz, dia kata, takut ustaz, dia kata. Ya? Saya pun beritahulah. Kan? Saya kata, kan, salah satu daripada sunnah ziarah kubur ialah pada waktu malam. Kan? Jadi apa yang kita buat ni, kan, maknanya kita telah melakukan sebahagian sunnah Nabi. Walaupun sekali seumur hidup. Kan? Oh, sukalah budak-budak ni. Kan? Yang bestnya, selepas selesai program tu, kan, adalah seorang ayah ni datang jumpa. Kata, ustaz, anak ajak pergi ziarah kubur atuk dia. Kan? Saya sebab kalau pagi Ahad, hari dok kerja tu memang saya pergi ziarah kubur, bawa anak. Anak beritahu macam mana? Dia kata, ayah, kita ziarah kubur, tunggu malam karang. Selama ni pergi pagi. Tapi permintaan anak tu, kita pergi malam, ayah. Kan? Terkejut. Saya terkejut, ustaz. Apa pula anak saya suruh pergi malam? Kan? Anak saya pun beritahu. Dia kata, sunnah Nabi ziarah kubur ni waktu malam. Tu baru saya tahu, dia kata. Kan? Sebab apa malam? Sebab malam tu sunyi, kita tak ada urusan lain. Kan? Jadi kalau siang, mungkin kita terpaksa duduk sekejap aja sebab ada urusan lain kita nak buat. Jadi malam dah tak ada apa dah. Kan? Urusan kerja dah selesai dah. Kan? Kemudian suasana keliling pula sunyi. Dan menambahkan lagi kan, ketenangan kita untuk kita nak bercakap dengan kan, orang yang mati tadi tu. Kan? Ini berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, satu malam aku sedang tidur, tiba-tiba Rasulullah bangun. Kan? Rasulullah SAW bangun, kan? Lalu Nabi keluar. Aisyah kata, aku mengintai tengok kan, ke mana Nabi pergi. Dalam hati Aisyah, dia datang buruk sangka, dia kata Nabi nak pergi rumah bini lain. Jadi Aisyah ni dia follow Nabi. Ya, rupa-rupanya Nabi pergi ke tanah perkuburan Baqi'. Ya, Aisyah mengintai, mengendap-endap ikut belakang Nabi tadi. Ya, dia ingat Nabi tak tahu. Ya, Nabi tahu kelibat Aisyah belakang tu. Ya. Jadi bila Nabi dah selesai, Nabi sampai kat tanah perkuburan Baqi', Nabi beri salam, Nabi doakan untuk penghuni kubur tu. Dan tak lama tu Nabi pun patah balik semula. Aisyah ni bila dia tengok Nabi patah balik, dia pun cepat-cepat lari balik ke rumah dia semula. Kan? Dia pun tarik kain selimut, dia tutup. Kan? Tapi mengah dia tu tak hilang lah. Orang berlari. Kan? Jadi bila Nabi sampai dalam bilik tu, Nabi kata, kau ke mana tadi Aisyah? Aisyah kata, tak ada ke mana, duduk sini. Kata, aku nampak engkau mengintai aku tadi, kata. Kan? Kau jangan susah hatilah. Kan? Aku bukannya pergi rumah isteri aku yang lain. Aku pergi kan, tanah Baqi' tadi kan, untuk kan aku nak bertemu dengan sahabat-sahabat aku yang dah pergi tu. Kan? So macam mana tuan-tuan? Ada berani aku? Kan? Nak pergi tanah perkuburan pukul 12. Kan? Yang makam Mak Said tu, yang sebelah dengan jalan raya tu, cerah lah. Hak yang belakang tu. Yang gelap belita tu. Kan berani ke bawa lampu ataupun pelita satu letak atas kubur, duk baca Yasin. Kan? Tu agak-agak kalau tiba-tiba ada orang bagi salam macam mana? Kan? Janganlah terkejut. Kan? Bukan hantu setan. Itu yang jaga kubur tu, yang MPS tu. Kan? Siap tanya, kata, kau buat apa bang gitu tengah-tengah malam ni? Kata, saya datang baca Yasin. Kan? Kan tanah perkuburan tu kan ada penjaga dia kan, orang yang kerja dengan majlis pembenaran tu. Kan? Jadi
Kalau ada masa lah kan, pergilah ziarah sekali-sekala tu, buat waktu malam kan. Kalau takut, bawalah isteri kan, ataupun anak-anak kan. Kalau anak isteri tak mau, telefon Zul kan, jom Zul, teman aku Zul kan. Baik. Jadi tujuan kita pergi kubur tadi tu antaranya untuk mengingatkan kepada kematian. Tetapi Al-Haris bin Nabahan ni, dia kata aku pergi kuburnya untuk mencari hikmah pelajaran. Kan dia nak dapatkan pengajaran daripada ziarah kubur tu. Dan ketika di sana dia kata sampai saja di kubur, aku merenung dan berfikir mengenai orang yang dikebumikan di sini. Sampai kubur tu dia mikir macam mana keadaan kan orang-orang yang kat bawah ni kan. Nampak atas tenang je, tapi bawah tu belum tentu kan. Sebab tu kubur ni tak perlu kan dihiaskan cantik-cantik kan. Siap upah orang buat semen apa semua, siap ukir tulis nama almarhum Zulkifli, tarikh mati bila apa semua, siap tulis ni kan. Nak suruh cantik kan. Cantik atas belum tentu cantik kat bawah ni kan. Atas nampak cantik, bayar sampai kan beribu habis upah orang suruh buat. Tapi yang kat bawah siang malam dibelasah. Kan? Baik. Jadi dia kata, aku memikirkan orang-orang yang dikebumikan. Mereka diam dan tidak dapat bercakap. Kan? Orang yang mati ni diam, tak dapat bercakap, tapi kita yakin mereka boleh mendengar. Mereka jiran tetangga yang tidak saling mengunjung. Mereka dimasukkan ke dalam perut bumi. Setelah itu mereka ditimbus. Dan aku kemudian menyuruh. Dan kata Al-Haris tadi, lepas dia duduk, dia termenung sekejap, memikirkan bagaimana keadaan orang dalam kubur tu. Kemudian aku pun menyeru. Menyeru ni maknanya dia bercakap lah dengan orang dalam kubur tu. Dan dia kata apa? Wahai penduduk kubur, semua hasil kerja kamu sudah pun dihapuskan daripada dunia. Kamu sekarang ni dah tak ada apa dah. Kerja-kerja kamu di dunia sudah pun terputus. Sedangkan dosamu tidak pernah pun terhapus. Kan? Urusan di dunia, amal ibadat dah habis. Tetapi dosa yang kamu lakukan di dunia, kan? Kamu bawa sampailah ke dalam kubur. Kan? Kini kamu sekarang sedang mendiami negeri ataupun tempat yang penuh dengan cubaan. Maka semua tapak kakimu sudah membengkak kerana jauhnya perjalanan. Ya? Perjalanan kita nak menuju ke alam akhirat. Al-Haris kemudian menangis semahu-mahunya. Selepas dia selesai bercakap macam tu kepada orang dalam kubur ni, dan dia pun menangis. Dan lalu dia pun pergi berehat di satu tempat teduh, dan di situ dia tertidur. Kan? Dalam kawasan kubur tu, dan dia cari satu tempat yang teduh, dia pun rehat sekejap, dan dia tiba-tiba terlelap. Kemudian Al-Haris berkata, setelah aku tertidur di sebelah kubur, dia tidur tu sebelah kubur, dekat dengan kubur, tiba-tiba dia kata, aku melihat penghuni kubur dengan rantai yang melilit lehernya dan sedang dipukul. Maknanya dia tidur tu, dia nampak ni dalam mimpi lah. Jadi dia kata dalam aku tidur tu, dia kata aku bermimpi melihat penghuni kubur dengan rantai itu sedang melilit leher dia, dan dia dipukul, diazab oleh para malaikat. Matanya membiru dan wajahnya hitam. Ahli kubur yang sedang diseksa tadi tu. Kemudian dia berkata, dia ni siapa? Ahli kubur yang sedang diseksa tu. Sambil dia diseksa tu, dia bersuara, dia kata, alangkah menderitanya aku seandainya penduduk dunia melihat apa yang sedang aku alami, maka dia tidak akan melakukan maksiat terhadap Allah selama-lamanya. Ini nasihat orang mati kepada kita orang hidup. Tapi sudah terlambat. Nasihat mereka kita tak dengar. Apa kata orang mati yang sedang diseksa ni? Dia kata kalaulah orang-orang di dunia sekarang yang hidup ni tahu, dapat melihat bagaimana keadaan azabnya kubur ni, contohnya seperti dia yang sedang diseksa ni, dia kata sudah tentu tidak ada seorang pun penduduk dunia yang sanggup untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ini nasihat orang mati. Macam gitulah, esok kita mati, baru dia tahu. Kata,
Anak-anak, tolonglah, janganlah tinggalkan solat. Tengok ayah ni kena belasah tiap-tiap hari. Kan? Anak dengar tak? Anak tak dengar. Kan? Habis tu, beritahu sekarang lah. Jangan tunggu mati baru nak beritahu. Kan? Aku kemudian terbangun dalam keadaan yang amat takut sehingga hampir-hampir jantung aku ni terkeluar. Kan? Dalam mimpi tu. Kejut ada mimpi tu dalam keadaan takut dia kata. Kan? Aku lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Sampai rumah, dan satu malam tu aku tak dapat tidur kerana mengingatkan mimpi aku pagi tadi. Okay. Tapi degil dia ni, esok dia pergi pula. Esok dia pergi lagi sekali kat kubur tadi. Dia pergi kat kubur dengan harapan dia kata, kalau jumpalah ada orang yang kat kubur, orang yang sama-sama macam dia yang datang ziarah tu, dia kata aku nak ceritakan kepada siapa-siapa yang aku jumpa kat kubur nanti tentang mimpi aku semalam tu. Tapi dia kata malangnya bila aku sampai kat kubur tak ada seorang pun orang yang datang ziarah. Aku seorang je. Lalu dia pun macam biasa duduk kat kubur tadi, merenung, mengingatkan keadaan bagaimana orang yang mati ni. Lalu dia pun terlena pula lagi sekali. Dalam lena dia tu datang pula mimpi. Sekali lagi dia tidur tu dia bermimpi bertemu dengan orang mati ni. Orang mati tu mana? Iaitu kubur tempat dia yang paling hampir dengan dia tu. Dia berehat, kubur tu depan dia. Yang dia mimpi tu orang yang dalam kubur yang berhampiran dengan dia tadi. Kemudian dia kata dalam mimpi tu dia kata, aku bertemu dengan penghuni kubur sekali lagi yang semalam tu yang berwajah muram, sambil dia berkata, oh celaka, dia kata, aku hidup di dunia ni umur panjang tetapi aku banyak buat maksiat dengan umur aku tadi. Umur panjang tetapi tidak ada amal ibadat, amal soleh. Dia kata memang celakalah aku, dia kata. Allah Ta'ala sangat murka, sangat marah kat aku sekarang. Kata. Tuhan benci kat aku ni, dia kata. Sebab tu Tuhan azabkan dia dalam kubur ni. Lalu kawan ni pun terkejut daripada tidur. Terus balik ke rumah semula. Balik ke rumah semula. Pun malam tu tak boleh nak tidur juga. Mengingatkan mimpi yang kedua. Tapi pagi esok dia datang lagi sekali. Kalau tuan-tuan agak-agak pergi lagi tak? Tapi Al-Haris bin Nabhan ni kali yang ketiga dia pergi lagi. Dan kali yang ketiga tu dia kata sampai situ macam biasa aku tertidur pula lagi sekali. Jadi ni mimpi yang ketiga ni. Hari yang ketiga, mimpi yang ketiga. Jadi dalam mimpi tu dia bertemu semula sekali lagi dengan penghuni kubur tadi. Lalu kata penghuni kubur tu dalam mimpi, mengapa orang yang masih hidup tidak mempedulikan apa yang sedang aku alami sekarang. Maknanya penghuni kubur tu dalam keadaan sedih. Aku sekarang sedang diseksa, aku sekarang sedang diazab, tetapi kenapa tidak ada seorang pun yang peduli dengan nasib aku ni. Maknanya seolah-olah mereka mengharapkan pertolongan daripada orang hidup. Sesaan dalam kubur tu membuatkan aku lemah. Tipu daya dunia telah menjadikan aku ni seorang yang sengsara dalam kubur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala amat murka, benci kepada aku. Sehingga semua pintu yang di hadapanku ditutup. Pintu apa ni? Pintu-pintu nikmat, pintu syurga. Semua dalam kubur tu pintu-pintu nikmat semua ditutup oleh Allah Taala. Sebab dia ni bukan orang yang baik. Kata dia lagi, sungguh celaka aku jika sekiranya Allah tidak memberikan rahmatnya kepada aku. Kalau Tuhan tak ada kesian belah kat aku, memang celakalah aku sampai ke hari kiamat dalam kubur ni. Kemudian yang Al-Haris tadi, dia pun terkejut balik daripada tidur dia dalam keadaan takut, terkejut tadi apa semua tu. Lalu dia pun dia pun nak balik ke rumah. Lepas tu dia nampak ada 3 orang budak perempuan, 3 beradik datang masuk dalam kawasan perkuburan tadi. Dia pun tunggu budak tu. Rupanya budak tu dia datang ziarah kubur siapa? Kubur ayah dia. Mana kubur ayah dia? Tempat dekat mana Al-Haris bin Nabhan tadi berehat. Nampak 3 beradik tu daripada jauh datang, terus duduk dekat dengan kubur tempat dia berehat tu.
rupa-rupanya kubur ayah kan, anak yang 3 beradik ni kan. Lalu Al-Haris bin Nabhan pun cerita. Dia tanyalah, engkau ni siapa? Dia kata, kan, dan kubur ni siapa? Dia kata, kami ni kan, 3 orang ni, kami ni adik-beradik, dan kubur yang kami datang ni, ziarah ni adalah kubur ayah kami kan. Lalu Al-Haris pun beritahu. Dia kata, pakcik dah 3 malam dah kan, dah 3 kali dah pakcik datang duduk tepi kubur ni kan, pakcik terlelap dan pakcik bermimpi. Penghuni kubur ni sekarang sedang diseksa dan mereka sangat mengharapkan pertolongan kan, daripada kita orang yang hidup ni ya. Lalu 3 beradik ni pun kata, ya ke pakcik, dia kata kan. Dia percayalah sebab Al-Haris ni seorang lelaki yang soleh kan. Bukan muka pembohong macam kita ni kan. Jadi dia pun percayalah kan. Dia kata, ya ke pakcik, kata kalau macam tu, ya Allah, sedihnya nasib ayah kami dalam kubur ni kan. Kita ni siang malam duk sibuk cari kan, cari harta apa semua kan, sibuk bekerja sampai kan lupa nak doakan kan untuk si ayah yang sudah mati ni kan. Lalu Al-Haris bin Nabhan kata, dia beri nasihatlah, kata eloknya kau banyakkanlah doa untuk ayah, bacakan Al-Quran kan, niatkan pahala bacaan tu untuk ayah kan, balik nanti buat kan. Lalu 3 beradik ni pun balik buatlah kan. Kemudian esokkannya, hari yang keempat, Al-Haris ni dia datang lagi kan kat kubur tu, kubur yang sama ni. Dan macam besok dia pun terlelap kan. Dia pun terlelap dan datang sekali lagi mimpi. Tapi dalam mimpi yang keempat ni kan, penghuni kubur yang sama yang dia mimpi tu tidak lagi seperti dan keadaan 3 kali mimpi yang lepas kan. 3 mimpi yang lepas dan dalam keadaan terseksa kan, dengan azab kubur. Tapi bila dia mimpi kali yang keempat ni kan, dia bertemu dengan lelaki tu kan. Lelaki ni dia berdiri dengan tegak kan, dengan megahnya kan. Kemudian dengan pakaiannya yang cantik dan kasut ataupun selipar tu kan daripada emas kan, dalam mimpi ni kan. Lalu Al-Haris ni pun tanya kan, kau ni siapa kan. Lelaki tu pun jawab kan, akulah kan yang kita bertemu dalam mimpi kan selama 3 hari berturut-turut. Yang selama ni dalam mimpi tu aku diseksa, sekarang ni akulah kan, dia kata kan, orang yang kamu bertemu dengan dalam mimpi tu ya. Lalu dia pun tanya kan, kenapa keadaan kamu berubah? Sebelum ni 3 kali aku mimpi bertemu dengan kamu kan, tiap kali aku mimpi kamu dalam keadaan sedang diseksa kan, hidup kamu menderita dalam kubur. Tapi kenapa hari ni aku mimpi ni kan, kamu dalam keadaan yang sangat berbeza kan, sangat ceria kan, sangat gembira kan, dan dipakaikan dengan pakaian yang cantik-cantik kan. Lalu akhirnya si mati tadi yang dalam mimpi tu dia pun cerita kan, dia kata, aku ucap terima kasih kepada kamu kan, kerana nasihat kamu kepada anak-anak aku tu kan. Anak-anak aku ni balik ke rumah, dia buat apa yang kamu suruh kan. Jadi anak-anak aku ni kan, tiap kali semayang baca Quran, doakan untuk aku, dia kata kan. Dan sesungguhnya doa daripada anak aku itulah yang menyebabkan aku sekarang ni kan, berbeza daripada 3 hari yang lepas kan. Jadi apa kesimpulan daripada cerita ni, iaitulah bagaimana bacaan Al-Quran boleh membantu kan, apa ni orang-orang yang kan, sedang diseksa kan, dalam kubur kan. Cerita tu ada sikit lagi penghujung dia kan, yang mana 3 beradik tadi bila dia dengar ayah dia ni dah okey kan, sebab dia bertemu esok tu, dia bertemu pula dengan Al-Haris bin Nabhan tadi kan. Lalu Al-Haris ni pun kata, pakcik mimpi sekali lagi bertemu ayah kamu, dan alhamdulillah ayah kamu dalam keadaan sangat gembira kan. Jadi suka hati kan 3 beradik tadi kan. Dan diriwayatkan cerita dia, 3 beradik ni dia berdoa kan, bersungguh-sungguh kat kubur ayah dia kan. Lalu dia pun berteriak dengan kuat dan meninggal dunia kan, 3-3 kan.
Tapi cerita tu yang poin yang kita nak cerita sini bukan nak cerita yang 3 beradik tu mati, kan? Yang poinnya ialah bagaimana amalan anak-anak tadi membaca Quran, berdoa untuk arwah ayah dia tu menyebabkan ayah dia selamat daripada siksaan kubur. Ya. Baik tuan-tuan, setakat itulah dulu. Ya. Ya, sila. Ha? Ha? Tawassul, kan? Tawassul, Zul tanya. Tawassul ni apa dia? Tawassul, kan? Kita bertawassul. Bertawassul ni maknanya kita minta pada Allah tetapi melalui perantaraan, kan? Antaranya kita bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Ya, antaranya macam kita kata ya Allah, kan? Dengan kemuliaan nabimu ya Allah, kan? Tolonglah, kan? Apa ni, makbulkanlah segala hajat dan permintaan aku ni, kan? Kita bukan minta daripada nabi, kita minta daripada Allah, kan? Tetapi melalui tawassul perantaraan dengan kemegahan dan kemuliaan nabi, kan? Begitu juga dengan orang yang soleh, kan? Tapi kalau yang direct pergi kubur minta berdoa situ, kan? Ni makam Mak Said, kan? Wahai Tok Mak Said, tolonglah anak aku ni UPKK keputusan besok ni. Kan? Bagilah 8A, kan? Minta daripada siapa tu? Itu bukan minta Allah, itu minta daripada si mati. Yang tu salah, syirik, kan? Dan dalam Islam pun, dalam hadis pun ada, kan? Bertawassul ni tak semestinya dengan nabi, dengan orang, kemuliaan orang soleh, kan? Bahkan dengan amalan kita yang terbaik pun boleh kita bertawassul, kan? Saya percaya tuan-tuan masih ingat ada satu hadis Nabi, kan, yang kisah 3 orang laki-laki yang terperangkap dalam gua itu, kan? Dia sedang berjalan, tiba-tiba hujan, kemudian dia berteduh dalam gua, kan? Tiba-tiba, kan, ada satu batu daripada puncak bukit tergolek jatuh lalu menutup pintu gua tadi. 3 lelaki ni terperangkap dalam gua tu. Dia cuba tolak batu tadi, langsung tak bergerak. Akhirnya mereka berbincang, marilah kita berdoa kepada Allah dengan kita bertawassul, kan, dengan amalan kita yang terbaik, kan? Lalu lelaki yang pertama pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kan, dicerita, kan, sambil dia menceritakan amalan soleh dia yang terbaik, kan? Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, dia kata, kan, dulu dia kata, aku ni ada seorang ibu, yang sudah tua. Kerja aku ni ialah mengembala kambing, ya. Jadi satu petang dia kata kebiasaan aku, dia kata, bila aku balik ke rumah, aku akan perah susu kambing itu untuk aku bawa masuk dalam rumah, kan, untuk diberi minum kepada ibu aku yang sudah tua ni, kan. Jadi anak-anak aku kelaparan. Mereka tengok susu dekat tangan aku. Anak-anak aku ni berebut nak minum susu tu, tapi aku tak beri, kan, kepada anak aku, melainkan setelah ibu aku dulu minum, kan. Jadi bila dia beri ibu dia minum, lebihan susu kambing yang ada tu baru dia beri kepada anak-anak dia, kan. Lalu lelaki ni pun berdoa, ya Allah, kan, kalau sekiranya apa yang aku buat tu, kan, adalah amalan soleh, yang terbaik, kan, di sisimu, yang aku lakukan, maka tolonglah ya Allah, keluarkanlah kami daripada terperangkap ni dalam gua ni, kan. Tiba-tiba batu tu, bergerak sedikit, kan, tapi masih tak boleh nak keluar. Lelaki yang kedua pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kan. Puas dia mikir ni, apa benda amalan soleh yang terbaik ni, kan. Lalu dia pun berdoa, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, dia kata, kan, dahulu, kan, ketika berlaku musim kemarau, dia kata, orang dah tak ada makanan, dia kata, aku didatangi oleh sepupu aku, seorang perempuan. Sepupu aku ni cantik, aku pun memang ada hati kat dia, kan.
Dan dia ni orang kaya, rumah dia ada banyak makanan. Dia kata sepupu aku ni datang ke rumah aku untuk meminta sedikit makanan. Aku kata boleh, tapi dengan syarat kan, tunaikan hajat aku dulu. Nak melakukan zina. Kan? Kemudian dia kata sepupu aku ni tak ada pilihan. Kan? Sebab nak sedikit makanan tadi, kan? Dia kata sanggup dia ni untuk melakukan perzinaan. Kan? Dia kata hampir-hampir kami nak melakukan perzinaan ni, dia kata tiba-tiba sepupu aku menyebut ittaqullah. Kan? Takutlah kamu kepada Allah. Tiba-tiba hati aku menggigil, kan? Lalu aku tak jadi nak melakukan zina tadi dengan sepupu aku. Kan? Aku beri dia makanan yang lain-lain, aku tambah lagi makanan dan aku suruh dia balik. Kan? Dia kata, ya Allah itu aku, kalau aku buat tu semata-mata kerana-Mu ya Allah, gitu, kerana takutkan Engkau ya Allah, dan tolonglah selamatkan kami daripada perangkap ni. Kan? Tiba-tiba batu tadi bergerak lagi. Kan? Tapi masih lagi tak boleh nak keluar. Sampailah giliran yang ketiga. Kan? Yang dua orang ni dah lepas dah. Kan? Yang ketiga ni puas mikir, apalah amalan soleh yang aku nak doa ni. Kan? Dia pun akhirnya dia teringat ada satu amalan soleh yang dia buat. Dia pun kata, ya Allah ya Tuhanku, dulu dia kata aku ada seorang pekerja, kan, yang datang, yang bekerja dengan aku mengembala kambing. Kan? Aku upah dia dan mengembala kambing. Kan? Sampailah hujung bulan nak bayar gaji, tiba-tiba pekerja aku ni, kan, dia terpaksa balik emergency. Mak dia sakit, kan, kat kampung. Tapi tak datang-datang semula. Kan? Tak datang-datang semula. Balik kampung senyap, lost contact. Kan? Duit gaji dia tu ada dekat tangan aku ni. Kan? Nak beri, tuannya tak ada. Kan? Lalu dia kata duit tu aku laburkan. Aku beli kambing-kambing, kan? Aku pelihara, aku beranak pinakkan kambing tadi, kan? Sehinggalah ramai. Kan? Kemudian tiba-tiba pekerja aku ni yang dah lama balik tadi tu, tiba-tiba dia datang semula untuk menuntut upah. Kan? Sebab dulu dia balik tak sempat nak ambil gaji dia. Kan? Lalu kawan ni pun, tuan saya datang ni, kan, saya nak minta upah saya, kan, hak yang saya tak sempat ambil dulu. Kan? Lalu apa kata kawan dia, pengembala tuan dia ni? Tuan dia kata, itulah upah kamu, dia kata. Dia tunjuk satu kumpulan kambing yang ramai sedang makan rumput tu. Dia kata itulah upah kamu, dia kata. Jadi kawan ni kata, tuan jangan main-main saya tuan. Gaji saya berapa sangat? Takkan sampai satu kumpulan kambing itu tu berapa dah tu harga tu? Kan? Lalu dia pun beritahu, kan, dia kata duit gaji kamu yang kamu tak ambil dulu, aku dah laburkan beli kambing, dan inilah, kan, hasil daripada duit kamu dulu. Kambing kamu tu dah beranak pinak, dah jadi ramai. Kan? Ambillah, semua ni adalah hak kamu. Kan? Oh, lelaki tadi suka hatilah, kan? Seekor pun tak tinggal, habis dia angkut lagi. Kan? Lalu lelaki yang ketiga ni pun berdoa, ya Allah, kalaulah itu amalan aku, hak yang terbaik, lillah, yang ikhlas kerana Engkau ya Allah, tolonglah selamatkan kami daripada gua ni. Kan? Lalu tiba-tiba batu tu pun terus tergolek jatuh ke bawah. Kan? Itu nama dia tawassul. Kan? Dia bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan amal soleh. Kan? Dia tawassul macam tu, tak apa, dia tak salah, dia bukan syirik. Kan? Hak ni minta terus pergi kubur, minta apa semua, itu lainlah cerita, itu bukan tawassul. Kan? Kita minta tetap dengan Allah, tetapi melalui perantaraan, kan? Macam dalam Islam dia dibenarkan melalui kemuliaan Nabi kita Muhammad. Kan? Kata ulama, kalau pergi ke kubur Nabi, minta daripada Nabi, itu pun syirik juga. Ya? Kita pergi kubur Nabi kat Masjid Nabawi tu, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Allah, kan, anak aku ni sakit, kan, tolonglah hilangkan penyakit anak aku tu. Kata ulama, itu juga syirik. Itu bukan tawassul. Sebab kita bukan minta daripada Allah, kita minta daripada Nabi. Dan jadi yang orang bertawassul dengan Nabi tu, dia bertawassul dengan kemuliaan Nabi. Kan? Dia bukan minta dengan Nabi, ya Allah ya Tuhanku, demi kemuliaan Nabi-Mu, ya, tolonglah aku ya Allah gini. Permintaan tetap dengan, kan, kepada Allah Ta'ala.
Ya. Jadi tawasul tadi dengan amal soleh kita sendiri pun boleh. Kan? Jadi tuan-tuan fikirlah, kan? Buatlah satu amalan yang terbaik supaya satu hari nanti bila kita nak doa, kita boleh jadikan amalan soleh kita tu sebagai tawasul kan, dalam doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Kan tuan-tuan kan? Okay, baik, cukup setakat itu dah dulu. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.